Okey. Okey, kita mula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar, penonton lah, misalnya penonton Edu Explore. Okey, jadi hari ni hari Jumaat, saya rasa semua orang sedang bersantai dah sekarang ya. Esok cuti, Alhamdulillah kan. Esok bertemu kembali kita pada Sabtu. Jadi, saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Noriza Muhammad Suradi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Alhamdulillah sihat walafiat. Boleh Okey, dengar Doktor. suara saya? Boleh Doktor, clear. Jelas. Okey, Doktor minta maaf ambil masa Doktor kan petang-petang ni. Okey, jadi kita punya live pagi hari ni insya-Allah ringkas lah sebab kita nak untuk masa Doktor dan mungkin penerbangan nak take time kan. Okey, sekarang dah nak petang. Okey, now saya perkenalkan Doktor adalah pensyarah daripada UKM. Dalam bidang kepakaran Doktor adalah dalam bahagian statistik dan pengukuran kualiti dan prestasi organisasi. Panjang tu. Okey, jadi tanpa kita lengahkan masa lagi, saya nak bertanyakan kepada Doktor sebab insya-Allah pada hari Selasa minggu depan kita akan ada program Catch bersama dengan Dr. Hanif lah. Jadi mungkin ramai yang ada soalan berkaitan dengan Catch dan berkaitan dengan research, berkaitan dengan PhD. So boleh drop down, komen. So kita akan cuba bual bicara dengan Doktor lah. Okey, so soalan pertama saya, Doktor dah lama mungkin dalam bidang pensyarah dan berhadapan dengan student master dan PhD lah Doktor ya. Okey, so mungkin saya boleh tahu apa masalah yang dihadapi oleh student master dan PhD di dalam penyelidikan mereka. Dalam diorang buat research, apa biasanya soalan, senang kata masalah yang sama yang Doktor faces, student baru datang, soalan dan masalah yang sama. Okey Doktor, mungkin boleh share sikit dengan penonton kita pada hari ini. Okey, terima kasih banyak kepada insya-Allah saya kongsi apa yang saya punya pengalaman sedikit dan pendedahan. Mungkin ada yang sama dan mungkin ada yang terlebih dan terkurang lah masing-masingnya pengalaman. Okey. Dalam research ni saya di universiti ni dah lama juga dah, dalam hampir 25 tahun. Jadi dengan kita universiti penyelidikan dan pelajar membuat research lah, sama ada research sama dalam yang khusus untuk bidang penyelidikan, peringkat sarjana dan PhD ataupun projek penyidikan berserta dengan khusus. Okey. Antara cabaran yang besar lah saya tengok dengan pengalaman saya sendiri sebagai pelajar, okey, dan juga berhadapan dengan pelajar-pelajar, rasanya yang paling penting tu adalah fokus terhadap apa yang kita buat lah. Kan, jadi bila nak fokus tu kadang-kadang untuk diri sendiri tu mungkin ada kekangan dari segi bantuan kita nak fokus kan, ada banyak komitmen dan sebagainya lagi lah kita menyambung pengajian buat pendidikan di tanah air kan, berbagai komitmen kita lah. Dan yang fokus tu tadi yang penting, jadi mungkin ada kita perlu pada kita untuk mempunyai dia punya kemahiran ataupun alatan kan untuk membantu kita mengekalkan fokus ataupun membantu kita fokuslah dalam apa yang kita buat pendidikan lah. Okey, macam contohnya kita memang nak buat pendidikan ni kan, memang dari segi hasrat dan azam tu kuat dah, tapi kadang-kadang tu ada dia punya dugaan dan ujian tu, jadi kadang-kadang dia terlari fokus sedikit. Jadi apakah dia yang boleh balik kita kepada laluan pendidikan kita tu, itu mungkin saya rasa kalau kita ada sedikit kemahiran, skill ataupun alatan yang membantu kita untuk stay fokus. Macam saya kata tadi lah, macam contoh kadang-kadang kita buat research tu, dia ada tips dia ataupun dia ada dia punya alatan tu yang boleh menyebabkan kita membuat pendidikan kita, melaksanakan pendidikan kita dengan kata-kata smart way macam tu kan. Supaya kita buat apa yang sepatutnya dan kita dapat apa yang kita hasratkan ataupun yang kita punya objektif lah.
Jadi macam tu sebenarnya kalau saya boleh terus pergi kepada apa yang kita bincangkan ni dan apa pengalaman saya ni ialah apa yang kita telah bina lah bersama pasukan iaitu alatan KCAT lah, sebab dia merupakan satu alat untuk membantu merancang dan mengurus penyelidikan. Jadi macam kalau kita dah menggunakan KCAT tu, kita dah masukkan maklumat kita ke situ, jadi bila kita macam ada dia punya halangan, hambatan, kita balik kepada KCAT, kita pun akan dibimbing dan dipimpin lah kepada dan itulah sebagai permulaan lah, insyaAllah. Okey, maksudnya kita fokus tapi mungkin kita perlu akan bantuan ataupun kita perlu berkemahiran, ada skill ataupun kemahiran ataupun alatan tools untuk membantu kita fokus lah. Okey. Okey, baik doktor. Saya sangat menarik sebab bila dia tak boleh fokus, kita memberi dia satu jalan supaya maksudnya dia tak boleh fokus bukan sebab dia tak tahu nak buat apa, tapi sebab komitmen dia. Tapi kita bantu dia untuk rancang macam tu doktor ya? Ya. Okey, baik. Bila research ni kita banyak benda dalam kepala kita kan. Kita punya apa ni, dengan idea-idea kita, dengan apa yang kita nak buat, dengan solutionnya ataupun dengan approach dia, strategi pendekatan. Jadi kalau benda tu semua letak di dalam kepala kan, jadi fokus kita tu agak terbeban juga lah, kita macam-macam nak letak di kepala. Jadi kita cuba transferkan apa yang kita ada dalam kepala kita tu kan, pada KCAT lah, supaya kita nampak kan research kita tu dapat diurus dan dirancang dengan lebih baik lagi. Okey, baik doktor. Okey doktor, yang bersama dengan kita petang ni ada sekarang ni ada 4 penonton lah. Sebenarnya ada Koyum, saudara Koyum dan Fadli Kun ya doktor ya. Jadi soalan Koyum nak ambil master sebab nak gaji lebih, boleh ke? Jadi dia elaborate lagi. Saya kos perniagaan, jadi saya tak faham kawan-kawan master jenis kajian ni. Lepas tu lepas master business admin. Saya tak faham laluan belajar ni untuk kerjaya. Okey, faham. Kalau EduExplore boleh bawa saya satu panel untuk bantu saya, terima kasih. Okey, saya simpan soalan ni untuk di hujung sesi. Menarik soalan ni. Biasanya kalau jumpa pensyarah ni, sebabkan personal reason, contoh untuk FYP kata untuk research, takut sebenarnya nak tanya personal question. Saya pun takut. Tapi bila open macam ni, ramai yang terbuka nak tanya. Okey, saya simpan soalan ni untuk yang terakhir sekali. Okey, now tadi berbalik kepada tool kita, macam mana student merancang dia punya research lah doktor ya. Okey, jadi boleh tak doktor terang sebelum doktor perkenalkan tool yang doktor sebut KCAT tu, apa yang usually student guna? Yang student guna contoh mungkin ada di kalangan yang memang tak guna KCAT. So apa yang biasanya yang student-student doktor propose pada doktor lah sebelum doktor propose KCAT pada mereka? Okey. Biasanya yang basicnya, yang asasnya, yang awalnya adalah membina catagan Gantt chart. Gantt chart ni ialah kita mengetahui dengan kita menyenaraikan apakah aktiviti-aktiviti, kerja-kerja research kita nak buat dan bilakah nak dibuat. Okey. Jadi dia bersifat macam makro sikit. Kan, untuk merancang menguruskan pendidikan, kita tahu kita kena buat 1, 2, 3 ni aktiviti dan kita tahu setiap aktiviti tu berapa lama masa dia ambil, tempoh dia dan bermula pada bila, habis pada bila kan. Itu secara yang umumnya yang biasa kita kena buat lah. Biasa yang tu alatan yang memang basic dan maksudnya yang mudah dan memang sesuai lah untuk dimulakan. Jadi bila kita dah ada yang dia punya rangka yang overview tu dari segi yang makro tadi tu, bila kita menjalani melaksanakan pendidikan, kita dah pergi kepada yang mikro. Bila mikro tu catagan ni dah besar kan, maksudnya kita mungkin 4 bulan salah satu aktiviti tersebut, tapi yang dalam aktiviti tu apa benda yang berlaku itu kan. Jadi yang itu yang kita memerlukan kepada KCAT untuk memperincikan. Contoh katalah aktiviti pertama kita ialah untuk membuat
gelintaran kajian ataupun kita kata research kan, research kajian kepustakaan, literature review, maka apa dalam literature review kita nak buat tu? Kan dalam catatan kita kata menjalankan literature review ataupun kajian kepustakaan. Tapi dalam kajian kepustakaan tu, apa benda? Pergi library, ambil buku mana? Ambil kertas ataupun paper, journal paper, tapi apa panduan dia, apa guide dia? So micro tu tak berapa nampak kan? Maksudnya bila pelaksanaan tu nak kena fikir. Bila nak buat tu kan, memanglah kita mencari bahan-bahan kajian lepas. Tapi guide tu tak nampak bila dengan catatan lah. Jadi pendetailan tu, itu yang dibantu oleh KeChat tu. Iaitu apakah mungkin tajuk apa kita nak cari, keyword apa kita nak cari, bukan kata kunci apa kita nak cari. Kita akan diberikan oleh KeChat lah, insyaAllah. Okey. Sebab saya pun tak pernah bersama dengan KeChat. Jadi bila doktor sebut je, maksudnya dalam sistem KeChat ni kita dah ada perincian-perincian yang student hanya perlu fill up sahaja. Ya. Yang ini satu lagi saya tengok, KeChat ni dia membentuk budaya kepada penyelidik yang menggunakan KeChat, budaya pemikiran berstruktur. Kan? Ada memperincikan apa kajian kerja kita, rather than selama ni mungkin kita boleh mengelak-ngelak lah. Apa yang nak buat kan, kadang-kadang bila problem tu macam gelap aja kan, kita pun tinggalkan, kita pun ignore macam tu kan. Tapi bila dengan KeChat tu, dia ada kaedah dia, pendekatan dia adalah fokus dan kita kata expand. Fokus satu perkara dan expand, pecahkan dia kepada beberapa sub perkara. Kemudian bagi sub perkara tu, kita pilih salah satu ataupun dua ke, kita fokus pada satu atau dua tadi tu, fokus. Lepas tu kita detailkan pula. Jadi tak dapat tidak tu memang kita berperinci kan, maksudnya kita memang kita kata dirty our hands lah kita kata kan, untuk melakukan kan. Dan kadang tu kita cuba ignore, kata alamak dah pening nak buat ni lah, so tak nak buat lah kan. Blur, lepas ni nak pergi mana kan, kalau nak ambil research nak ambil journal paper, apa benda pening nak baca ni kan. Jadi guiding tu tak ada. Tapi dengan KeChat kita boleh sebagai contoh membantu kita atau membimbing kita untuk mengenal pasti paper, artikel, jurnal artikel yang mana yang kita nak baca. Kalau kita nak dapat satu paper tu, kita nak baca semua ke, nak baca pada introduction sahaja, punya conclusion saja ke, sebab kita tahu apa yang kita nak daripada paper tersebut. Kita tak adalah ambil semua paper, baca, tidur kan, letak tepi penat kan. Kalau kita melalui kan pendidikan begitu, kita lama-lama kita akan rasa give up kan, putus asa. Kita akan rasa kita ni tak berupaya nak buat ni, baca ni tak faham, baca tu tak faham kan. Betul, apa benda dapat kita blur. Jadi kita akan rasa macam ya Allah, macam takkan siap lah ni. Lama kita demotivated lah kan. Tapi dengan KeChat tu, bila kita pendekatan dia micro, iaitu fokus, zoom dan expand, dia membina budaya dalam researcher tu untuk actually pergi kepada penelitian tu kan. Maksudnya betul-betul buat lah. So you fokus satu kan, buat betul-betul lah. Jangan banyak-banyak tapi tak buat kan. Fokus satu, fahamkan, detailkan. Fokus satu lagi, detailkan, kembangkan macam itulah. Itulah lebih kurang lah dia punya pendekatannya. Doktor, saya sangat clear dengan penerangan doktor, which is satu poin yang baik adalah yang saya dapat tadi, macam dia menyebabkan dia lebih excited kan doktor ya, nak buat penyelidikan. Itu dia tak tahu nak buat macam mana, dia give up. Bila kita bagi jalan tu dia lagi nak tahu lebih doktor ya. Betul, bila kita tahu apa benda nak buat, tahu ujung tu kita nak jumpa apa kan, maksudnya kita patut jumpa apa, jadi kita seronok lah kan. Betul. Itulah. Dan kita tak terbeban nak kena tahu semua. Bayangkan satu jurnal, artikel, paper, jurnal kan, kita dah baru nak baca tu, baru nak mendalami isu tersebut. Lepas tu kalau selalu macam saya sendirilah, expect saya kena baca daripada title nombor tu sampai punya conclusion titik yang. Jadi kadang-kadang ya Allah, bahan ni tak faham. Saya ingat mula-mula saya baca, memang baca sekerat, tidur, baca sekerat, lost.
Tapi once kita dah faham, kita actually nak tahu apa method dia pakai. So kita zoom pada method dia. Kita mungkin baca sikit-sikit lah dia punya isu-isu ke lain-lain. Tapi kita pergi tengok detail pada method dia, sebab itu yang saya dapat daripada paper ni, kan? Bila kita terbimbing kan, jadi kita seronok lah. So dapat tu, yang lain kita kata kita tak perlu lagi, tak faham tak apa, sebab kita nak tahu hak method dia je ni. Macam tu kan. Jadi macam tu, bila jelas apa kita buat dalam pendidikan, kita sesuatu motivated, maka InsyaAllah lah, maksudnya jalan kita tu nampaklah cahaya kan, awal-awal nampak cahaya dah. Okey, teruskan, itulah. Biasa bila kita akan introduce KChat kepada student, maksudnya bila dia dah, macam tadi doktor kata dia akan mula dengan Gantt ataupun mula-mula dia datang pada doktor tu, doktor memang akan introduce terus kepada dia. Okey, kalau macam di sini kan di UKM di bawah program kualiti ni, kita masukkan KChat dalam kita punya metodologi pendidikan khusus pendidikan. Atau kita ada 2 kategori pelajar. So kalau tak ada tu kita masukkan dalam bengkel lah, kita buat bengkel. Tapi yang memang kita boleh, kita punya research metodologi memang dia salah satu daripada kita punya konten lah. Maksudnya dia mula-mula akan tahu dari segi isu-isu pendidikan dalam kualiti dan produktiviti dan prestasi, kemudian isu-isu ataupun kajian-kajian yang berlaku dalam tu, kemudian kita tengok kajian kepustakaan, literature review, kemudian kita terus pergi kepada KChat, sebab KChat tu membantu kita untuk merancang dan manage lah, mengurus lah kita punya research. Bila kita dah baca banyak tu, tak terhandle juga kalau kita tidak ada satu alatan ataupun tidak ada satu strategi bagaimana nak compile, bagaimana nak kategoriskan semua ni kan. Jadi KChat salah satu daripada Okey doktor, macam kan kalau setakat kita faham guna Gantt ni biasa perlu untuk macam maksudnya kalau tengok YouTube pun dah boleh pandai lah macam tu lah. Macam mana pula dengan KChat ni? Adakah boleh nak belajar sendiri ataupun memang kita kena hadiri bengkel supaya benda tu memang efisien untuk kita? Okey, dia punya konsep simple aja sebenarnya. Maksudnya boleh kita appreciate kan. Boleh kita kata okey. Tapi untuk first tu memang kita naklah orang bimbing kita, orang terangkan berserta dengan contoh tu untuk kita dapat skill, kemahiran untuk membangunkan KChat tu, yang mana akhirnya membantu kita tu, membimbing kita tu. So perlu ada, kita punya ada penerangan lah, ada guidance. Once kita dah faham, kita boleh buatlah dengan baik lah kan. Betul-betul perlukan guidance lah kan. Ni one of the expensive skill lah doktor kan. Tak semua orang boleh dapat peluang untuk belajar pasal perkara ni. Sebab satu lagi, once you belajar KChat untuk you punya research yang sekarang ni, ini sebenarnya membantu membina diri you lah dari segi you punya minda ataupun pemikiran untuk mula berfikir secara berstruktur. Kadang-kadang kita ada masalah apa-apa kan, kita ada problem, kita ada, maksudnya kita kecewa ke, kita putus asa ke, ada masalah ke. Jadi apa kita buat macam, ya Allah, macam berat, macam kata-kata berbolok-bolok macam tu kan. Bolok sekali. Jadi dalam tadi lah kita kena rungkaikan apa benda masalahnya kan. Macam contoh kita kata yang ni berlaku, yang ini macam proses flow kita kata kan. Once kita tahu proses flow, kita bertahu sebenarnya masalah mula kat sini. Bukan kalau kita tengok tak rungkai kan, kita akan rasa berat. Bila kita rungkaikan yang mana yang skill ini, kita boleh belajar dan boleh membina benda skill ni dalam diri kita. Dan kalau kita melazimi KChat tu, sebab dia adalah fokus dan expand, zoom dan expand kan. Maksudnya satu-satu kadang kita rungkaikan, kadang kita pilih satu untuk kita fokuskan, memikir secara betul-betul, secara mendalam, lepas tu kita rungkaikan macam tu kan. Jadi selain daripada penggunaan untuk merancang dan menguruskan pendidikan, saya rasa KChat tu dia akan membantu budaya minda berfikiran secara berstruktur. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey doktor, soalan seterusnya, kita pun akan ada buat berkaitan dengan spam, SPAM. Mungkin doktor boleh terang sikit apa itu spam dan macam mana relation spam dan KChat?
untuk research Okey. student lah. Kecak tadi tu adalah alatan untuk merancang dan mengurus proses dalam penyelidikan. Okey. Okey. Spam ni adalah satu proses juga, satu pendekatan juga yang berstruktur juga. Tapi yang ini adalah untuk penulisan. Oh, Melakukan penulisan. pelaporan. Jadi macam contoh bila kita buat research, biasanya akan kita kena menghasilkan pelaporan lah. Sama ada Betul-betul. pelaporan adalah tesis itu sendiri ataupun pelaporan dalam bentuk makalah-makalah yang diterbitkan dalam jurnal ataupun buku dan sebagainya lah kan. Okey. Jadi bagaimana kita nak menulis kan pelaporan tesis tersebut ke ataupun artikel jurnal ke, kan all this one banyak sangat dah dikeluarkan penerbitan artikel, buku dan sebagainya. Jadi kita kata takkan tak ada satu kaedah struktur untuk buat benda yang lebih mudah dibuatkan. Forget about the technicality, macam nak buat benda tu. Jadi spam ni, itu walaupun kita kata spam ni, spam ni benda macam negatif je kan. Spam ni kan. Tapi this is the only spam yang kita nak share kat you lah. Nak you tahu dan spam yang kita nak buat lah. Bukan spam yang biasa kan. Spam yang sebelum ni kita tahu tu memang negatif lah. Sebab spam ialah persingkatan kepada sistem, problem, achievement dan metodologi. So kita kata untuk menulis, maka you kena tahu, kena jelas tentang apakah sistem yang you buat kajian ni, yang you handle ni, yang you manage ni. Apakah problem yang nak selesaikan, apakah achievement yang you akan dapat, results, dan apakah pendekatan, metodologi yang you gunakan dalam kajian you. So once you know SPAM ni, maka you boleh melahirkan, mengeluarkan pelaporan penerbitan tu dengan maksudnya apa yang penting tu ada situ lah. Okey, struktur guided lah apabila kita nak buat pelaporan. Itulah dia pendekatan spam tu lah. Jadi kecak tu dia punya perancangan proses penyidikan. Jadi bila kita nak melaporkan dia, mendokumentasikan penyidikan kita tu, hasil dan proses penyidikan tu, maka kita menggunakan SPM lah. Dan SPM ni ialah pendekatan yang berstruktur. Kan? Kadang-kadang orang share pengalaman dia bagaimana nak menulis kan. Pengalaman macam ni, kita dengan orang lain pengalaman macam ni. Tapi yang ini kompilasikan adalah pendekatan yang berstruktur yang semua orang melalui. Macam itulah. Jadi just follow je pendekatan tersebut. Jadi maka yang dihasilkan tu yang kita targetkan adalah satu pelaporan, tesis ke, artikel paper ke, buku, badan buku sebagainya tu yang kita kata memenuhi lah apa yang kita objektif kan, kita nak tulis apa kan. Jadi semua di situ lah berdasarkan SPAM tadi tu lah. Okay. Faham. Jadi maknanya kalau untuk penyelidik ataupun PhD student memang dia perlu dua-dua tool lah doktor ya? Ya. Dia kedua-duanya adalah tools yang memudahkan dan berstruktur. Jadi berstruktur ni senang kan. Kita follow dia punya SOP-nya tu. Betul. Kita should dapat hasil apa mana kita sasarkan lah. InsyaAllah. Kalau kita follow jalan orang berjaya, kita akan berjaya. InsyaAllah. Ya betul. Sebab ada kecak yang spam ni dibina oleh orang berpengalaman lah doktor kan. Orang berpengalaman dalam research. Sebab kita rasa mesti ada cara untuk kita transfer kan, you just follow je laluan tu kan. Tak semua kita nak supaya melalui dia punya rintangan nak berjuri yang mungkin tak perlu tu lah. Ada macam-macam nak berjuri ni. Jadi kita ambil you follow dia punya template tu, maka you akan melalui juga dia punya proses melaksanakan pendidikan tu, tetapi kita kata insyaAllah ada smart way lah. Okay. Okey, sangat menarik sambil dengar pasal teknikal, pasal memahami macam mana hidup orang masa PhD, kita ada life lesson juga tentang apa yang perlu ada dalam hidup, purpose dan structure. Okey doktor, so terima kasih doktor atas penerangan pasal kecak dan spam. Saya sangat memahami dan saya harap para penonton juga memahami macam mana kedua-dua tool ini membantu dalam nak buat research nanti ataupun sedang. Okey. So doktor, mungkin kita boleh balik pada soalan yang ditanya oleh saudara Koyum. Dia kata nak ambil master sebab nak gaji lebih. Boleh ke doktor? Dia kata macam mana ambil master? Sebab nak gaji lebih. Nak gaji lebih? Itu objektif dia lah.
Ya. Boleh je. Sebab patutnya bila dengan master tu dia punya ilmu meningkat, dia punya kematangan dia dalam mengendalikan pun meningkat kan. Kematangan dia dalam menguruskan ilmu dia pun meningkat. Jadi of course kita kena bayar gaji lebih pada orang macam ni kan. Macam ni. Betul. Jadi Positif Doktor. dia boleh aku channel macam ni dengan pengetahuan dan kemahiran yang bertambah tadi tu lah. Okay. InsyaAllah go for it Qayyum. Betul. Jadi ditanya mungkin ada tak kalau dia dalam kos perniagaan, ada tak yang saya tak faham laluan belajar ni untuk kerjaya. Maksudnya pada dia apa yang dia belajar tak semestinya adalah untuk dikerja. Macam tu Doktor. Mungkin dia boleh tanya pandangan doktor lah. Dia tak faham macam mana orang yang belajar satu perkara dia akan kerja dalam bidang yang dia belajar. Kadang orang akan lari bidang macam tu. Okey. Apa benda yang kita belajar bidang apa pun sekalipun, kita melalui proses pembelajaran tu. Kalau dalam pendidikan pula proses menjalankan penyelidikan tu. Proses menjalankan pendidikan ni kalau kita lalui kita kena tahu latar belakang kita punya pendidikan kan. Kita buat literature review. Kemudian kita kena cuba tengok apakah kaedah yang kita nak buat. Apakah masalah kita nak selesaikan. Kita nak dapatkan data saja ke, kita nak selesaikan masalah orang ke, kita nak dapat benefit device ke kan, nak beli solution ke kan, apakah dia. Jadi kemudian lepas tu bila kita mungkin kena mengumpulkan data kita. Kemudian kita kena menganalisiskan dia sebagainya. Kemudian kita kena mengolahkan dia, membentangkan apa yang kita dapat, berkongsi sebagainya. Jadi fasa-fasa dalam proses penyelidikan tersebut tu semua itulah pengajaran yang kita nak kutip. Itu adalah kaedah saintifik dalam melakukan suatu pekerjaan lah. Maksudnya kita kena cek dulu dia punya sumber kan. Kemudian kita kena merancang apa yang kita nak buat, apa masalah yang kita nak ni. Jadi kita nampak lebih jelas kita nak buat apa sebenarnya. Jadi maksudnya mungkin belajar tu bukan nak berkejaya, tetapi pembelajaran itu sebenarnya membentuk diri, peribadi, pemikiran kita tu supaya boleh mengendali sesuatu perkara dalam kehidupan lah, tak semestinya dalam kerja. Kehidupan tu supaya kita boleh menyelesaikan dia ke ataupun membuat keputusan ke atau menangani berhadapan dengan dia dengan berilmu lah kan. Tak adalah maksudnya kita meredah maksudnya tak tahu apa-apa kan. Jadi kita kalau dengan ilmu tu, dengan melalui proses pengalaman fasa-fasa pendidikan tersebut, maka kita ni tak adalah maksudnya buat satu perkara yang tak bermanfaat. Walaupun kita tak buat kerja apa-apa pun, tapi dengan pengalaman, dengan kemahiran ataupun dengan kita melalui fasa pendidikan tu kita terkutip macam-macam kemahiran kan, dan macam-macam juga ilmu dan hikmah tu supaya kita boleh menjadi manusia lebih baik, maka menuju kepada quality of life bagi semualah. Okey, macam itulah bagi saya. Terima kasih doktor. Diharapkan jawapan doktor tu boleh memuaskan hati. Dapat menjawab soalan saudara Qayyum lah insya-Allah. Jadi saudara Qayyum nak ambil master insya-Allah. Terbentang luas jalan. Kita ada kecek, kita ada spam. Mudah. Jalan. Okey doktor. Sekarang dah 6.23, mungkin dah masa banyak masa doktor kan. Saya minta maaf lah. Okey, so semoga semua memahami apa yang kita perbincangkan pada petang ni, dan saya nak maklumkan kepada semua penonton, insya-Allah pada hari Selasa ni kita akan ada kursus online course berkaitan dengan KChat and effective tool for postgraduate research. Kalau tak faham boleh buka balik live ni. Doktor dah terang panjang tadi. So boleh daftar segera dengan harga kalau individu 39 doktor, tapi kalau grouping lebih daripada 3 orang, seorang bayar RM10 je. So insya-Allah ni skill mahal tapi kita buka untuk memudahkan para peneliti. Okey doktor, terima kasih sekali lagi. Banyak benda saya belajar dengan doktor hari ni. Okey doktor, apa-apa doktor. Terima kasih. Selamat bercuti esok. Okey, sama jugalah. All the best semua. Okey, insya-Allah. Dia lain juga. All the best. Okey doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye semua.